Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, kita bertemu dalam KSN ataupun ketahui sababun nuzul siri yang kedua. Pada siri yang kedua ini, kita nak membicarakan tentang surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 yang berada pada muka surat yang ke-22. Lalu ayat ini terjemahannya berbunyi, firman Allah, wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alnakum, kami telah menjadikan kamu ummatan wasata, umat pertengahan, umat pilihan, umat yang terbaik. Apakah tujuan Allah menjadikan kita umat yang terbaik? Supaya agar takunu, menjadi kamu syuhada, saksi-saksi, ala, ke atas, annas, manusia, wa yakuna rasul, wa yakuna, dan agar menjadi ar-rasul, Rasul, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, ke atas kamu, syahida, sebagai saksi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan berikut yang merupakan tajuk asbabun nuzul ataupun sababun nuzul pada pertemuan ini, pada siri ini, firman Allah, wama, dan tidaklah, ja'alna, kami telah menjadikan al-qiblah, arah kiblat ataupun pertukaran kiblat, allati, kiblat yang, kunta, adalah kamu, alaiha, ke atasnya ataupun menghadap ke arahnya. Lalu firman Allah, tidaklah kami menjadikan pertukaran kiblat yang kamu pernah menghadap ke arahnya, iaitu Baitul Maqdis, ditukar ke arah Baitullah Kaabah. Kecuali apakah tujuannya? Illa, kecuali, supaya, agar, na'lam, kami mengetahui, ataupun terjemahan maknanya, na'lam, kami menzahirkan, man, siapakah, yattabi', orang yang benar-benar mengikuti, ar-rasul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimman, kami nak zahirkan dengan orang-orang yang yanqalibu, mereka berpaling, ala aqibaih, pada ke arah tumit, pada kedua tumitnya, iaitu mereka berpaling ke belakang, murtad, meninggalkan agama Allah dan juga meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, wa in, dan adalah, dan sesungguhnya, kanat, adalah, pertukaran kiblat itu, lakabiratan, pasti sesuatu yang berat, pasti sesuatu yang sukar, illa, kecuali, ala, ke atas, allazina, orang-orang yang hadallah, Allah telah berikan petunjuk. Lalu firman Allah, pertukaran kiblat itu berat kecuali ke atas orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk. Seterusnya firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Firman Allah, wa ma, dan tidaklah, kana, adalah, Allahu, Allah, liyudhi'a, akan mensia-siakan, imanakum, iman kamu. Iman di sini memberi makna salat. Firman Allah, dan tidaklah Allah akan mensia-siakan salat kamu. Apakah maksud daripada ayat yang ke-143 ini? Sebelum kita habiskan ayat itu kemudian, maka di sini Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lubabun Nukul menukilkan dua riwayat.
Riwayat yang pertama daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Minta maaf tersasul tadi. Lalu Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana tiba di Madinah, lalu baginda solat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa selama 16 bulan ataupun 17 bulan. Sedangkan dalam keadaan pada waktu itu, baginda lebih suka untuk menghadap ke arah Baitullah Kaabah. Lalu solat yang pertama yang dilakukan oleh baginda menghadap ke arah Baitullah Kaabah adalah solat Asar. Seterusnya kata Bara' bin Azib, setelah daripada solat Asar bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi, salah seorang daripada yang solat bersama dengan Nabi telah balik ke kampungnya, telah balik ke tempatnya, dan pada waktu itu dia nampak orang-orang yang solat di masjid di kampung dia masih lagi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Lalu dia menyeru kepada mereka, "Aku bersaksi kepada Allah yang aku telah melakukan solat bersama baginda Rasulullah dengan menghadap ke arah Baitullah Kaabah." Maka orang ramai pun berpaling menuju ke arah Kaabah dalam solat yang sama tersebut. Lalu inilah dikenali sebagai Masjid Qiblatain di kemudian hari. Maka seterusnya kata Bara' bin Azib, maka para sahabat mula bertanya kepada baginda Nabi SAW, bagaimanakah keadaan solat orang-orang yang mana meninggal dunia sebelum pertukaran kiblat? Adakah solat mereka dianggap sia-sia? Adakah solat mereka tidak mendapat sebarang ganjaran dan pahala? Berkenaan tentang pertanyaan para sahabat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-143 ini, yang mana di hujungnya kita nampak firman Allah, "Wa ma kana Allah," dan tidaklah Allah liyudhi'a, akan mensia-siakan imanakum, salat mereka. Iman bermaksud salat. Firman Allah, "Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah sungguh rauf, maha pengasih, rahim, lagi maha mengasihani. Maka riwayat yang pertama ini ada juga dinukilkan oleh Imam Bukhari, dinukilkan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, dan dinukilkan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab masing-masing. Maka ini adalah riwayat yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Suyuti. Riwayat yang kedua berkenaan dengan sebab turunnya, sababun nuzul ayat 143 daripada surah yang kedua, surah Al-Baqarah ini, adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas berkata, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap ke arah Baitullah Kaabah, lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan solat orang-orang yang telah meninggal dunia, sedang pada waktu itu mereka meninggal dunia, kiblat masih lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjid Al-Aqsa. Adakah sia-sia solat mereka?" Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 143 yang kita baca tadi, firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah akan mensia-siakan iman mereka, iman kamu, iaitu solat kamu. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sungguh pasti adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah dua riwayat, yang mana riwayat kedua ini dinukilkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya, oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga oleh Imam Hakim dalam mustadraknya. Maka inilah dua riwayat, riwayat Bara' bin Azib dan Abdullah bin Abbas, menceritakan tentang sebab turunnya ayat ataupun sababun nuzulnya ayat 143 daripada surah Al-Baqarah. Seterusnya pada ayat yang ke-144, lalu kita lihat bahagian awal daripada ayat 144. Firman Allah pada ayat yang ke-144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'."
qad sesungguhnya nara kami telah melihat taqalluba bagaimana dikau kerap mengarahkan wajhika wajah kamu wahai Muhammad fis sama ke arah langit. Lalu baginda kerap melihat ke arah langit kerana pada waktu itu baginda berharap kiblat bertukar ke arah Baitullah, namun Nabi malu dan segan untuk meminta kepada Allah. Lalu Nabi sentiasa menghadap ke arah langit menanti akan datangnya dan turunnya Jibril alaihi salatu wassalam. Maka firman Allah, maka lanuwalliyannaka, pasti dan pasti kami akan memalingkan kamu wahai Muhammad kiblatan ke arah kiblah tardaha yang dikau redha dan suka. Fawalli, maka palingkanlah wajhaka wajah kamu wahai Muhammad syatara ke arah al-masjidil haram, ke arah masjidil haram. Maka berkenaan tentang ayat 144 daripada surah yang kedua, surah Al-Baqarah, maka dinukilkan daripada riwayat yang pertama, Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa selama 16 ataupun 17 bulan. Sedangkan pada waktu itu baginda sangat suka, sangat berharap untuk menghadap ke arah Baitullah, namun baginda tidak meminta dan baginda sekadar kerap melihat ke arah langit. Sebab itu turunnya ayat yang kita baca tadi, firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami melihat bagaimana kerapnya dikau menghadapkan wajah kamu wahai Muhammad ke arah langit. Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Kaabah dalam solat baginda sesudah turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebab turunnya ayat yang ke-144 bagaimana firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajah kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Seterusnya riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua adalah riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz Al-Barra', yang mana Al-Barra' berkata, aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 16 ataupun 17 bulan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa sehingga turunnya ayat pada ayat 144 pada pertengahan ayat firman Allah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, pada pertengahan ayat 144, wa haitsu, dan di mana sahaja, ma kuntum, beradanya kamu, fawallu, maka hadapkanlah wajah kamu, syatrah, ke arahnya, iaitu ke arah Baitullah, iaitu ke arah Kaabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memalingkan wajah baginda menghadap kiblat ke arah Kaabah, tidak lagi ke arah Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Muslim pada bab yang menceritakan tentang pertukaran kiblat. Ini riwayat yang kedua. Riwayat daripada Bara' juga, tetapi hadis riwayat Muslim. Riwayat yang ketiga berkenaan tentang ayat 144 ini adalah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika mana berhijrah ke Madinah menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, ketika mana turunnya ayat 144 ini, kata Anas, lalu seorang lelaki daripada Banu Salmah. Maka kelebihan bila kita gabungkan riwayat-riwayat, maka pada waktu itu kita akan nampak lebih detail pada sebahagian riwayat yang tidak ada pada riwayat yang lain. Lalu pada riwayat ini kita nampak lelaki yang mana solat bersama dengan Nabi dan kemudian kembali kepada kaum dia, kepada kabilah dia, yang pada waktu itu masih lagi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Lelaki itu adalah daripada Banu Salmah. Maka seorang lelaki daripada Banu Salmah, kata Anas bin Malik, telah pada waktu itu kembali ke tempatnya. Lalu dia melintasi satu kaum Ansar yang sedang rukuk dalam solat subuh, dan mereka pada waktu itu masih lagi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa.
Maka pada waktu itu dia berkata kepada mereka, ketahuilah kiblat telah dialihkan ke arah Kaabah. Lalu mereka berpusing ke arah Kaabah sebagaimana yang mereka lakukan dengan menghadap ke arah Kaabah. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim dalam bab pertukaran kiblat. Lalu inilah 3 riwayat pada ayat yang ke-144, 2 riwayat daripada Bara' bin Azib, cuma kitab hadis yang berbeza, dan riwayat yang ketiga adalah daripada Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, pada siri ini kita dapat mempelajari sababun nuzul untuk 2 ayat. Moga-moga bermanfaat. Andai ini Ramadanku yang terakhir, moga-moga kita boleh lakukan sebaik mungkin insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih semua. Kita jumpa pada KSN yang berikutnya insya-Allah.